Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garasi TV bagi siaran untuk hari ini. 20 hari bulan 19 ke 20 hari? 19 hari bulan Januari tuan-tuan. 18. 19 hari bulan Januari tuan-tuan. Untuk sesi 3 petang cuti 2 hari jadi kelang kabut dengan tarikh dia. Kita jumpa hari ni. Petang ni saya akan naikkan combo istimewa sikit ada saudara. InsyaAllah kita naikkan benda yang tak pernah kita naik, iaitu jeans 1200 dalam kondisi yang baik, tapi kita nak lepas juga sebagai combo. Kita ada t-shirt berjenama yang saudara kejar itu tak ada set, tapi hari ni pun tak banyak set. Saya cuba je dapatkan 30 set untuk hari ni bagi combo t-shirt berjenama collar Ralph Lauren Burberry. Saya nampak Ralph Lauren yang banyak untuk saudara main, tapi t-shirt lengan panjang macam saya pakai ni belum lagi ada stok. InsyaAllah kalau ada kita turunkan pula yang Ralph Lauren lengan panjang kan? Kalau mereka yang berminat untuk bermain dalam lig lengan panjang. Minggu ni akan ada banyak barang turun insyaAllah, walaupun tidak hari ni, tapi kami cuba turunkan pada besok. Kerana kalau mengikut list kita akan turunkan 450 lai JC baseball, 200 lai kemeja denim, dalam 50 lai jaket jeans. Kemudian kita ada tie-dye, kemeja tie-dye yang bukan dibikin tapi dikeluarkan oleh brandnya dalam bentuk tie-dye. Ini bukan handmade. Kita ada berapa view sekarang? Okay, saya tunggu hingga saudara share dulu untuk makluman saudara bahawa kita pun 2 hari saya tak laporkan tentang COVID-19. Saya update sikit nanti mengenai 2 perkara yang berlaku di negara jiran yang mendahului kita dalam suntikan, apa perkembangan dia. Dan saya nak jawab seorang yang bernama siapa yang tanya hari itu mengenai 11 kes kematian warga Mas akibat suntikan COVID. Saya jelaskan hari ini supaya saudara dapat melihat pencapaian yang luar biasa di negara-negara yang telah memulakan suntikan COVID, terutama di Turki. Untuk contoh, bagi kejayaan suntikan barisan depan frontliner di Turki. Di Indonesia yang menggunakan jenama Coronavac, keluaran Sinovac. Di Singapura juga hampir semua barisan depan telah pun disuntik dan dijangka rakyat awam akan mula disuntik sebelum hujung bulan ini. Dan kita telah mendapat jaminan daripada kerajaan melalui kenyataan YB Khairy Jamaluddin. Memang kita kekal pada penghujung Februari untuk memulakan suntikan. Jadi peperangan kita masih lagi panjang. Kira-kira 5 ke 6 minggu lagi kita akan berdepan dengan suasana tiada vaksin dan angka jangkitan kekal tinggi. Saudara telah pun mendapat banyak pandangan bahawa PKP ini adalah minimum adalah 3 penggal ataupun 6 minggu, tapi boleh membawa kepada 3 bulan. Kalau saudara tengok angkanya, berarti kita akan melalui minggu pertama sebagai minggu yang belum lagi memutuskan rantaian, di mana angka-angka jangkitan daripada minggu-minggu dan bulan sebelum pelaksanaan PKP penuh pada 14 Januari lalu, angka-angkanya mula dikutip dan kesan swab akan mula ketara sekarang. Pada saya jangkitan antara 3,000 ke 4,000 masih boleh berlaku dalam tempoh 1, 2 ataupun 3 hari ini. Kemungkinan sahaja selepas 10 hari kita boleh melihat angka menurun di bawah 2,500. Tetapi saya kata mustahil dalam tempoh 14 hari kita dapat mengurangkan purata angka pada bawah 2,000. Jadi bagi mereka yang telah mendengar keputusan Perdana Menteri semalam, 15 bilion lagi pakej ransangan yang bersifat kebajikan yang dikeluarkan sebagai gambaran bahawa PKP ini akan menuju jalan panjang. Kelonggaran di mana mandatori 1,000 diluluskan kepada semua pemegang akaun KWSP, akaun 2 KWSP, akan membolehkan lebih 5 juta orang mendapat RM1,000 sebelum proses yang lebih terperinci dibuat, di mana mandatori hanya dibenarkan RM1,000 dulu, kemudian mengikut kelayakan setelah anda menyerahkan pelbagai dokumen. Banyak yang tak menarik semalam. Bloggers dan juga Facebooker terkenal Syarif Kadir membelasah habis-habisan pembentangan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin semalam sebagai setelah semua orang mendengar, mereka tak faham apa yang disampaikan. Pengulangan janji-janji lama dan tiada benda baru pun dalam pakej ni, kecuali mewawarkan semula perkara yang sebenarnya tidaklah itu yang menjadi impian kita semua. Itu pandangan Syarif Kadir.
Saya reserve dulu pandangan saya kerana saya akan melihat dah 1-2 hari ini, terutama rundingan moratorium dengan pihak bank, sejauh mana perkataan klaus yang sangat longgar tu yang gagal diselesaikan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Zafrul daripada awal lagi. Ini adalah kelemahan Menteri Kewangan yang masih gagal bersifat tegas ataupun kurang-kurangnya menjalankan moratorium seperti mana yang dituntut oleh orang awam. Kerana rundingan dua hala selalunya indah dalam janji kerajaan tetapi rigid dalam pelaksanaan pihak bank. Pihak bank tidak akan berkompromi selalunya. Manakala bagi mereka yang menjadi mangsa banjir di Pahang, Kelantan, Terengganu dan Johor, mereka mendapat mandatori, tapi kita belum melihat sejauh mana bank akan berkompromi kerana itu hanya kata Perdana Menteri. Tetapi mampukah sektor bank mengelak dengan mengatakan, oh, anda harus menyediakan dokumen kawasan anda dilanda banjir, anda harus meletakkan itu. Kita tak tahu apa syarat yang kemudiannya akan memeningkan masa banjir yang sebenarnya mungkin langsung tidak memiliki apa-apa dokumen sokongan yang ditenggelami oleh banjir. Jadi ini adalah minggu yang kita akan melihat sejauh mana kenyataan Perdana Menteri semalam boleh dilaksanakan secara munasabah dan secara efisien, atau dia menjadi satu lagi gula-gula je. Kerana saya fikir semalam respon di Facebook menggambarkan tiada sambutan yang menarik ataupun rakyat tidaklah begitu menganggap bahawa pakej 15 bilion semalam banyak membantu sekiranya PKP akan dilaksanakan minimum 6 minggu dan secara mengikut, kalau saya baca balik kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Noisha Abdullah, beliau menggambarkan sebagai 3 bulan, iaitu 12 minggu minimum. Jadi ada beberapa pakar yang lain pula mengatakan bahawa menuju 6 bulan adalah yang terbaik. Tetapi saya fikir, kata saya dah baca banyak Facebook yang mula merungut, terutama peniaga kecil yang hanya menerima bantuan one-off 1,000 dalam pakej semalam. Pemandu Grab, pemandu taksi, pemandu bas hanya menerima one-off RM500. Jadi ramai orang merungut dan ramai orang berasa tidak gembira. Sekiranya untuk pakej yang dijangka berlarut selama 6 minggu, itu saja bantuan yang diberikan. Tapi saya tak tahu, kemungkinan kedudukan kewangan kerajaan juga terhad dan terbatas. KWSP telah memaklumkan mereka telah membelanjakan 24 bilion bagi 2.88 juta orang penerima atau pencarum akaun 1 yang layak secara automatik kerana memenuhi syarat, iaitu tidak dipotong KWSP selama 2 bulan pada tempoh mereka memohon. Berarti mereka telah kehilangan pekerjaan. Cuma bahagian yang kedua saja akan bermula pada 21 Februari ini. Tetapi Perdana Menteri telah mengarahkan semalam, mohon atau tak mohon, mereka yang gagal dalam mereka yang tidak layak memohon bagi kategori 1 automatik akan mendapat 1,000 sebelum 21 Januari ini. Kemudian barulah memohon untuk mendapat lebihan peruntukan yang dikategorikan dalam pakej yang kedua. Itu update saya untuk domestik. Kalau ada persoalan kita jawab je. Saya rasa mengenai perlembagaan saya akan brief petang ni. Saya dah study dah, cuti 2 hari. Saya dah study dah tentang perisytiharan darurat di bawah perlembagaan 150 dalam kurungan 1 dan 150 dalam kurungan 8. Dan saya telah membaca pandangan-pandangan profesor yang mesra dan tidak mesra kerajaan. Pandangan-pandangan daripada daripada peguam terkenal Hanif Katri Abdullah, daripada Profesor Madya Dr. Syam Rohayu, dan daripada pakar perlembagaan Dr. Faruqi. Kita malam ini saya akan bentang, kalau saya bentang setiap petang ni dia akan jadi panjang daripada perlembagaan ni, supaya saudara dapat lihat bagaimana klaus perlembagaan 150 dalam kurungan 1 dan 150 dalam kurungan 8 boleh menjawab segala tindakan yang dilakukan ahli politik hari ini bertentangan dengan perkara tersebut. Kita akan bincang malam. Sekadar share je, saya tengok banyak, saya menghabiskan banyak masa 2 hari ini di CNN dan di YouTube, dan saya terkejut kerana hampir semua kategori periklanan di YouTube dikuasai oleh kategori periklanan mengenai kempen-kempen terhadap umat Islam. Mahfuz, kita main dengan dulu mengenai Palestin. Untuk pengetahuan saudara, Al-Aqsa sunyi sepi kerana Baitul Maqdis juga menjadi kawasan wabak COVID-19 yang teruk, kerana Israel juga menerima jangkitan COVID-19 yang teruk. Palestin juga, umat Islam di Palestin juga. Cuma yang menjadi persoalan adalah tentulah hospital-hospital yang disediakan untuk orang Palestin sangat rendah perkhidmatan kesihatannya berbanding
mereka yang positif tetapi adalah warga Israel, kerana mereka akan pergi ke hospital yang lebih baik. Cuma tiada gambaran setakat ini dihantar mengenai keadaan pesakit COVID-19 di Palestin. Kerana kita tahu bahawa hospital-hospital Palestin disenaraikan sebagai hospital negara mundur. Jadi Mahfuz akan mainkan dulu untuk saudara lihat apa yang boleh saudara bantu dan apa yang boleh kita ambil renungan daripada laporan Palestin tetapi mengenai isu krisis kemiskinan. Kita ada berapa views lah? Oh ya. Yusof. Okey. Itu yang video pertama supaya saya mengintip tuan-tuan. Dia ada dua skeptisism yang paling besar dalam Facebook di Malaysia, iaitu selalunya orang kita akan ada pandangan mengatakan bahawa waktu kita susah jangan ingat orang lain. Kita pun susah. Tapi saya selalu mengingatkan bahawa bukan itulah yang dilaraskan dalam agama. Akhirnya walaupun kehidupan dunia dengan peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi menjadikan kita orang yang nation state ataupun bernegara bangsa, tetapi kehidupan Al-Quran dan kehidupan akhirat adalah menggambarkan bahawa setiap orang Islam itu bersaudara. Jadi tak apalah kalau saudara melihat video-video yang kita papar petang ni, saudara rasa tak mampu nak bantu, bagi je doa. Kerana doa adalah ikhtiar yang akhir. Kalau ikhtiar kewangan dan ikhtiar fizikal tak dapat saudara buat. Kerana banyak sekarang saudara, semua video-video yang saya kumpulkan dengan Mahfuz yang saya jumpa paling banyak di YouTube. Berarti boost yang paling banyak dibuat di YouTube sekarang adalah bagi komuniti NGO Islam yang paling teruk terjejas untuk mengekalkan pendapatan bagi melaksanakan dan meneruskan program-program kemanusiaan di seluruh dunia. Kerana kemensiasatan ekonomi menjejaskan ramai penderma tetap, menjadikan banyak sumber dana awam ataupun dana korporat yang selama ini dimiliki oleh NGO tetapi lupus dan hilang begitu saja. Saya jelaskan pada saudara juga banyak NGO tempatan yang terpaksa membuat retrenchment pekerja sejak November tahun lalu. Paling besar yang saya dengar adalah sebuah NGO yang terpaksa retrench kira-kira 50% pekerja. Manakala satu lagi yang tu yang saya sempat berbual sama ada kami dapat membantu dengan cara yang teratur untuk membantu mereka. Mereka juga retrench 30 kaki tangan. Berarti mereka bekerja dengan pasukan yang minimum sekarang untuk mendapatkan kembali operasi yang maksimum. Berarti tanggungjawab mereka tidak berkurang. Tetapi kaki tangan daripada 50 telah berkurang menjadi 32 orang. Berarti pengurangan kaki tangan sangat besar, tetapi tanggungjawab untuk mengendalikan bantuan umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia kekal tinggi. Jadi harap saudara bantulah apa yang ada macam saya kata. RM2 untuk kita mungkin tak apa-apa, tapi RM2 untuk orang yang berada dalam keadaan kelaparan adalah sebuku roti. Saya baca, saya tak pasti ada orang tanya mengenai Azmi, Abang Azmi. Yusof Azmi, brother Yusof Azmi. Tapi saya baca tentang seorang wanita yang menceritakan bagaimana dia diambang maut apabila dirinya yang disahkan COVID-19 tetapi gagal mendapatkan rawatan di hospital. Dia melahirkan kecewaan yang sangat teruk kerana ketika dia dah tak boleh bernafas dan mengalami jangkitan paru-paru pun, pihak hospital masih lagi gagal memastikan di mana dia akan dirawat dan akhirnya menyebabkan wanita ini yang menggunakan nama sebenar di Facebook, cuma saya tak ingat je, awak Google je akan jumpa, dan kemudian menyebabkan dia terpaksa juga berlari ke hospital apabila tak boleh bernafas. Dan apabila dia sampai di hospital, 3/4 paru-paru dia telah pun dijangkiti. Berarti dia berada dalam keadaan yang sangat serius. Ketika dia diminta membuat isolasikan diri, berarti pihak KKM atau pihak hospital tak begitu pasti berapa teruk dia kerana terlampau ramai tuan-tuan. Ini akan menjadi kes biasa yang kita dengar selepas ini.
Kerana mereka yang berada dalam daripada jumlah 162,000 orang yang dijangkiti di Malaysia, 122,000 bebas, berarti ada 40,000 orang berada di hospital. Dan hospital di Malaysia hanya mampu menampung 23,000 pesakit COVID. ICU pun dah almost sampai penuh. Kalau saudara melihat laporan, hampir semua penggunaan mesin pernafasan kini hampir penuh di hospital-hospital dalam kawasan zon merah yang kritikal COVID-19. Jadi saya baca bagaimana seorang wanita menceritakan dia bertarung dengan maut ketika dia sampai, oksigennya dah drop, dia terus saja dimasukkan ICU. Gambar dia tunjuk juga, dia punya gambar paru-paru dia yang 3/4 telah dipenuhi oleh hingus akibat jangkitan tu. Tetapi Alhamdulillah setelah 6 hari dia berada dalam keadaan bertarung dengan maut, tapi dia selamat. Jadi dia menulis sebuah artikel untuk berkongsi pada orang ramai, jangan pandang enteng dan jangan pandang rendah mengenai jangkitan COVID ni. Dan saya fikir secara tidak langsung dia juga cuba menyampaikan isyarat kepada kerajaan bahawa isolasi kendiri mustahil dilakukan sekiranya kerana orang yang diisolasi ni sebenarnya tuan-tuan, dia tidak menerima rawatan doktor di rumah. Kerana tujuan mereka diminta melakukan pengasingan kendiri di rumah adalah kerana pihak hospital tak mampu lagi untuk menjaga. Jadi bukan sebahagian, semua yang mereka yang diisolasi di rumah menjaga diri sendiri. Berarti saudara kena sukat sendiri suhu, saudara kena ambil kira sendiri keadaan saudara apa semua. Tetapi dalam waktu yang sama, ramai yang mula merasakan mereka telah berada dalam paras bahaya, itu paras 2 atau paras 3. Masih lagi apabila mereka menelefon pihak hospital masih mengatakan sukar untuk menerima mereka kerana keadaan hospital telah pun syarat dan penuh. Kita harap dengan minggu ni apabila satu perjanjian telah diterima antara pihak kerajaan dan pihak hospital swasta, akan berubah beberapa keadaan. Tetapi bagaimanapun pesakit yang disahkan COVID positif yang bergejala, yang tidak bergejala dan bergejala ringan kekal akan diisolasi di rumah. Ini yang menjadikan ramai orang panik kerana banyak kes-kes tu nak menunjukkan gejala ringan tu tafsirannya bagaimana. Ramai orang tak tahu sebab kita orang biasa tuan-tuan, saudara tak tahu saudara berada dalam tahap 2 atau tahap 1 atau tahap 3. Dalam kes wanitanya apabila dia sampai di hospital, dia telah berada tahap 4. Kandungan oksigennya hanya jatuh di bawah paras 80. Berarti dia boleh saja mengalami kematian pada bila-bila masa. Itu perkongsian yang saya baca yang sangat luar biasa. Indonesia akan menerima angka jangkitan 1 juta dalam masa seminggu ni, saya rasa, kerana hari ini telah melebasi 920,000, lebih dengan 26,000 kematian. Kita, saya rasa pada habis saja penghujung Januari, kita mungkin boleh mencapai lebih daripada 200,000 angka jangkitan, tapi kematian masih terkawal dengan 600 lebih je berbanding Indonesia dengan 900,000 lebih, 927,000 angka yang tepat di Indonesia, tetapi mengalami kes kematian 26,000 lebih. Manakala saya jelaskan pada saudara juga bahawa laporan Nikkei Japan, sebuah akhbar ekonomi yang terkenal, melaporkan bahawa 2 negara Asia yang meraih begitu banyak keuntungan pelaburan asing ketika COVID melanda adalah Vietnam dan Thailand. Kerana kedua-dua negara itu pada sepanjang tahun lepas berada dalam keadaan jangkitan yang sangat terkawal, kecuali Thailand je pada Januari menerima wabak B117 yang sangat laju jangkitannya itu. Dan kajian ekonomi menunjukkan bahawa negara dalam ASEAN, 2 negara yang paling pantas menerima pelaburan asing dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat sihat di tengah COVID-19 adalah Thailand dan juga Vietnam. Vietnam hingga hari ini terkawal. Biasa saya lihat kes mereka ada hari yang kosong dan hari yang terbesar masih lagi 2 digit di bawah 20. Menjadikan dia sebuah negara unik di Indochina kerana bagaimana mereka yang begitu maju dan begitu ramai dikunjungi oleh pelancong, terutama bagi mereka yang menjalankan perniagaan, mendapatkan bekalan barangan runcit yang murah, peruncitan ataupun barangan keperluan tekstil yang murah. Tapi Vietnam berjaya menutup pintu sepadannya tepat pada waktunya, dan akhirnya dia berjaya mengawal COVID dan akhirnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang dianggap terbesar di Asia bagi Vietnam dan juga Thailand. Kita ada apa soalan lagi tak? Dia tanya kalau kita nak buat kuarantin tu tak boleh ke buat macam dewan ke? Dia rasa masalah bukan tempat, masalah kekurangan kaki tangan. Sebab itu dalam semalam belanjawan yang di bajet tambahan yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam, kerajaan memperuntukkan 150 juta untuk melantik berapa ribu lagi kaki tangan baru untuk berkhidmat dengan sektor kesihatan. Itu pun mengambil masa. Kerana akhirnya dewan ni tuan-tuan, dia bukan boleh asing macam dewan biasa je.
Dia memerlukan juga dewan yang ada cukup tenaga tenaga kesihatan, pekerja kesihatan untuk menjaga. Itu kalau saudara lihat, ada beberapa benda yang agak kontras. Saya melihat TikTok pun masih lagi ada daripada mereka yang berada di MAIP. Video-video yang mereka rilis dalam Instagram menggambarkan sebahagian yang berada di pusat pengasingan di MAIP sangat sihat, boleh masih menari Zumba. Dan dia berbeza dengan kes-kes yang kemudiannya kritikal tetapi berada dalam pengasingan di rumah. Ini memberi konflik kepada kita. Bagaimana kita nak klasify tahap untuk seorang itu dikatakan perlu berada di pusat yang disediakan oleh kerajaan, dan tahap gejala ringan ataupun tidak bergejala yang boleh berada dalam isolasi di rumah. Dan saya baca yang baru ni tuan-tuan, saya fikir sangat panik kerana mereka yang tidak bergejala pun apabila diasingkan di rumah harus menggunakan toilet yang berasingan. Tidak boleh bersemuka dengan ahli keluarga yang lain. Kalau toilet berkongsi hendaklah disanitasi bagi setiap 5 minit ataupun setiap kali digunakan. Saya rasa ini adalah beban berat bagi mereka yang, kalaulah dia datang daripada keluarga B40 tuan-tuan, kesedaran dan juga pendedahan dan pemahaman mereka terhadap kesihatan adalah rendah. Adalah mustahil. Saya bayangkanlah rumah flat yang banyak di Kuala Lumpur tuan-tuan, satu bilik air. Bagaimana nak mengelakkan pertemuan antara orang yang diisolasi yang berkongsi bilik air. Dan kos sanitasi bilik air adalah tinggi setiap kali mereka yang kena COVID menggunakannya. Kalaulah rumah flat biasa di Kuala Lumpur, saudara, dengan keluasan 650 kaki persegi, bagaimana penjarakan kontak dapat dibuat sekiranya isi rumah ada 4 atau 5 orang, dengan rumah flat 2 bilik atau 3 bilik, bagaimana nak mengasingkan seorang anggota keluarga dalam isolasi mandiri ni. Saya tak fikir orang awam yang biasa-biasa akan faham. Orang yang berada dalam kategori kaya raya dan kayangan tuan-tuan, mereka mungkin nak isolasikan diri di rumah kerana mereka merasa lebih bebas dan terjaga. Kalau rumahnya besar tuan-tuan, mereka boleh mendapat makanan yang baik, lebih relax, boleh menonton TV, boleh mendapat wifi dan segala internet di rumah yang disediakan oleh ibu bapa yang kaya. Tetapi itu adalah perkara yang mustahil untuk dilaksanakan bagi keluarga miskin. Okey, kita ada 500 lebih tak sekarang? 448 saya rasa itu je yang saya boleh jelas. Kalau ada soal jawab lagi saya boleh ambil sikit je. Sebab tapi 2 hari ni memang saya mengambilkan banyak masa di CNN. Jadi saya dapat option maklumat yang lebih besar daripada stesen yang membuat penelitian krisis COVID-19 secara global. Saya ada banyak masa untuk membaca Nikkei, NIKKEI, iaitu portal berbayar. $9 je tuan-tuan langgan, kerana Nikkei menyediakan 5 ke 10 berita yang terbaik untuk saudara baca dan saudara boleh digest dengan baik perkembangan-perkembangan yang sangat penting untuk diketahui oleh kita, kerana Nikkei adalah sebuah portal berita berbahasa Inggeris yang berpangkalan di Tokyo. Kerana agak sukar nak membaca berita yang baik daripada The Morning Post sejak Jack Ma hilang. Kerana apabila krisis salah faham Jack Ma dengan kerajaan China, Jack Ma tak dapat dikesan. Dah hampir sebulan tuan-tuan daripada hari IPO Alibaba gagal disenaraikan di bursa. Jack Ma hilang dan timbul spekulasi sama ada dia hilang untuk menyepi diri ataupun dihilangkan dalam tradisi komunis. Jadi saya tak dapat baca The Sunday Morning Post berita-berita yang menarik kerana seolah-olah akhbar itu pun dilarang dan cuba disenyapkan kerana dia adalah milik Jack Ma. Jadi saya berpindah pula kepada Nikkei untuk mencari berita-berita daripada platform Asia yang terbaik dan memberi fokus pada kandungan utamanya dari negara-negara Asia. Okey? Begini tuan-tuan, vaksin ni dia bukan kacau-kacau dalam kuali lepas tu besok dihantar kepada orang. Dia telah melalui 3 ujian tahap klinikal. 3 ujian. Malaysia tak pernah terlibat dengan ujian ni kecuali vaksin yang akan ada ni. Yang saya beritahu kata Kementerian Kesihatan nak mencari 3,000 sukarelawan untuk memulakan vaksin tahap 3 klinikal daripada China. Manakala vaksin-vaksin yang lain, terutama Pfizer yang kita beli, Moderna AS, AstraZeneca, semuanya telah melalui 3 peringkat ujian klinikal. Itu ujian yang pertama, ujian yang kedua, yang ketiga. Ini syarat di mana-mana pun. Kena try 3 ujian klinikal. Setelah 3 ujian klinikal ni mencapai peratusan 70% ke atas, barulah dia dibenarkan dipasarkan. Berarti dia bukanlah benda yang saudara fikir macam ubat-ubat tradisional yang herb-herb, rempah-rempah, kemudiannya demam boleh hilang atau tidak. Tradisi dalam pemberian vaksin mempunyai perawaian kesihatan yang sangat tinggi. Jadi setelah pun disahkan, berdasarkan 3 ujian klinikal, kerana waktu 3 ujian klinikal, Brazil menjadi negara yang paling strategik untuk dikaji, kerana kebanyakan mereka yang mengeluarkan vaksin semua mencubanya di Brazil.
Dari segi mutasi virus, dari segi komplikasi, dari segi jenis tahap kesihatan orang Brazil yang sangat rendah, dia okey dengan vaksin ni. Berarti vaksin ni boleh diterima dan tak timbul lagi soal saudara perlu ragu-ragu. Semalam satu kelonggaran telah dikeluarkan, hanya 500,000 yang pertama pekerja kesihatan akan disuntik. Tetapi rakyat awam diberi option untuk menerima atau tidak menerima. Walaupun kita dalam darurat dan ada akta kawalan penyakit berjangkit, untuk peringkat awal kerajaan tidak menjadikan dia suntikan wajib. Cuma saya tak pasti bagaimana dia kata sukarela tu. Berarti sekiranya orang tu berada dalam zon merah, sama ada dia masih sukarela ataupun tidak. Yang sesuatu yang agak aneh kerana saya fikir kata sekiranya mereka yang berada dalam zon merah tidak disuntik dan jumlahnya tinggi, saya tak pasti macam mana kita nak memutuskan rantaian ketika ramai orang yang berada dalam zon jangkitan tak mahu mengambil COVID, sekiranya dia adalah option sukarela. Dan saya fikir sekiranya kempen anti vaksin bergerak dan tiada pemaksaan, tiada syarat wajib yang dikenakan oleh kerajaan, tak ada orang, saya fikir akan ramai orang tak akan pergi suntik, tuan-tuan. Sebab orang Melayu dia mudah takut dan dia suka mitos. Dia dengar saja satu kes gagal, dia tak akan pergi. Kerana orang Melayu selalunya adalah bangsa yang suka melihat satu kegagalan tetapi bukan 1000 kejayaan. Orang Melayu suka bercakap tentang satu orang yang gagal daripada bercakap tentang 1000 orang yang berjaya. Jadi saya fikir kes-kes yang begini akan meletak keadaan-keadaan susah. Tetapi bagaimanapun akta darurat dan juga klaus yang berada dalam akta kawalan penyakit berjangkit boleh digunakan untuk mewajibkan. Apabila kita gazet ni kawasan merah, semua orang kena suntik. Harap mereka yang mendapat buku suntikan akan pergi dan mendapatkan suntikan. Itu aja.